Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadratullah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam satu majlis, yang majlis ni tak kira lah walaupun di mana ia berada atau seringkas mana pun ia atau sedikit mana pun ia, majlis itu disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah, yang artinya Raudatul Jannah iaitu taman-taman syurga. Maka besar harapan kita sekiranya di dunia ini lagi Allah sudah mengizinkan kita untuk dipilih oleh Allah berada di dalam taman-taman syurga Allah seperti mana majlis kita pada malam ini, maka harap-harapnya Allah juga memilih kita untuk ditempatkan kita di dalam syurganya yang sebenar secara hakiki dan abadi nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau kan, pengerusi surau, saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini
Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Tajuk ceramah kita pada malam ini iaitu jihad, perjuangan dan akhir zaman. Jihad, perjuangan dan akhir zaman. Satu gabungan tajuk yang mantap. Sebenarnya dalam satu tajuk ni ada 3 tajuk. Jihad, perjuangan, akhir zaman. Jihad tu pun satu tajuk dah. Perjuangan tu pun satu tajuk dah. Akhir zaman tu pun satu tajuk. Biasanya saya ceramah satu tajuk 1 jam. Jadi kalau 3 tajuk 3 jam. Tak ada, saya nak balik. Baik. Jadi jihad, perjuangan dan akhir zaman. Jihad tu apa dia? Jihad, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyanna, di situ ada 2 taukid. Kalau kita mengaji ilmu bahasa Arab, ada 2 taukid, lam taukid, nun taukid. Taukid ni maksudnya penegasan. Lanahdiyanna, maknanya pasti dan pasti aku akan bukakan jalan untuknya. Jadi maksud walladzina jahadu, jahadu tu itulah ambil daripada perkataan jihad. Jadi jahadu di sini dengan makna bersungguh-sungguh. Itu jihad. Tapi banyak orang kita faham jihad ni ekstremis, jihad ni angkat senjata, tembak, bom dan sebagainya. Itu bukan makna yang tepat kepada makna jihad. Jihad ni maksudnya bersungguh-sungguh. Lepas tu jihad ni ulama membahagikannya kepada 2 yang paling utama lah. Iaitu yang pertama disebut sebagai jihad qital. Satu lagi disebut jihad ilmu. Jihad qital artinya jihad yang kita tengok pada perang Palestin tu. Itu jihad yang mengangkat senjata, jihad berbunuh-bunuhan. Itu qital. Qital tu maksudnya bunuh. Jihad angkat senjata. Ada satu lagi jihad namanya jihad ilmu, yakni dia bersungguh-sungguh dalam mengangkat ilmu. Sebab itu ulama sebut orang yang melaksanakan jihad qital, dia berjuang angkat senjata lawan musuh-musuh Islam, akhirnya mati, maka mereka digelar sebagai syahid. Begitu juga kata ulama, orang yang menuntut ilmu, sungguh-sungguh dia mengaji, kemudian dia mengaji ketika dia mati ketika dia sedang mengaji, maka matinya juga dikira mati syahid. Cuma syahid di sini pun ulama pecahkan kepada 2. Satu namanya syahid sugra, satu lagi namanya syahid kubra. Syahid sugra artinya syahid kecil, syahid kubra artinya syahid yang besar. Yang mati di medan perang tu, itu dipanggil syahid kubra. Syahid kubra ini tak boleh dimandikan jasadnya, kerana darahnya itu mulia, kerana darahnya mengalir kerana membela agama Allah. Tetapi lain bagi jihad yang syahidnya syahid sugra, syahid kecil. Kalau dia meninggal ketika sedang menuntut ilmu, maka wajib juga dia dimandikan atau diuruskan jenazahnya seperti macam orang lain biasa juga. Cuma kelebihannya dari sudut pahala tadi, dia akan mendapat pahala seperti mana pahalanya pahala syahid ataupun pahala jihad tadi. Sebab seperti mana susahnya jihad qital, nak berperang dengan senjata, begitu juga susahnya nak berjuang dengan ilmu. Bukan senang kan? Kita nampak mungkin bermudah-mudah. Sebab apa? Sebab ilmu bukan setakat untuk dimengajikan,
tapi ilmu itu mesti diamalkan. Kalau sekadar mengaji mungkin nampak mudah, tapi nak amal itu yang susah. Bukan tak jumpa ayat Quran untuk menegakkan yang hak dan menjatuhkan yang batil. Bukan tak jumpa hadis Nabi tentang pengharaman arak, pengharaman judi. Tapi mereka yang menuntut ilmu tadi belum tentu nak melaksanakan apa yang dia mengaji. Walaupun dia balik Mesir, walaupun dia balik Jordan, walaupun dia balik daripada luar negara, mengaji dengan syekh-syekh besar, ulama-ulama yang besar, tapi belum tentu. Kenapa saya kata belum tentu? Sendiri pun boleh tengok dalam negara kita, ada tak ada kilang arak? Ada? Dah tak ada ke orang alim dalam negara kita? Bukan setakat tak ada, ramai. Tapi bukan senang untuk nak mengamalkan apa yang dia mengaji. Bukan senang itulah jadi jihad pada dia. Kena jadi jihad pada dia. Lepas tu dalam hadis sebut iza zaharatil bid'ah wa sakatal alim fa alaihi laknatullah. Apa maksud? Iza zaharatil bid'ah, apabila perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang merosakkan umat terang, jelas dan nyata, betul-betul terpamer depan mata kita. Siap dengan konsert Coldplay, siap dengan ni apa, dah buat belum? Apa nama program Ratu Cantik ke apa? Dah? Tak tahu. Oh sini bagus, dia tak ambil tahu. Tu. Saja nak test tengok. Kalau jawab kena. Nampak? Nampak program macam-macam, program belik-belik, program maksiat. Kan tak? Jadi kat situ perjuangan dia iaitu jihad untuk cakap apa, nak menghalang atau menyekat. Bukan satu benda yang mudah. Kadang-kadang terpaksa berkorban dengan pangkatnya. Lepas tu Nabi sebut tadi, idza zaharatil bidah, apabila telah zahir perkara-perkara maksiat, wasakatal alim. Sakata artinya sukut, duduk diam. Wasakatal alim, orang alim itu duduk diam. Orang berilmu itu duduk diam. Dia tahu, dia ada dalil, ada ayat Quran, ada hadis, tapi wasakatal alim, duduk diam. Fa alaihi laknatullah, maka laknat Allah ke atas dia. Bukan satu benda mudah. Itu yang selalu Tok Guru kami pesan, kami di pondok. Kalian antum, kata Tok Guru, mengaji pondok bukan sonok-sonok, mengaji agama ni bukan sonok-sonok. Tapi lepas kamu mengaji ni, kamu ada satu tanggungjawab yang besar yang kamu kena pikul, iaitu tanggungjawab mempertahan dan membela agama, hukum-hukum Allah. Kamu kena berjuang sehingga hukum Allah terlaksana di atas muka bumi Allah. Dan kamu tak boleh diam. Kalau kamu diam di saat perkara maksiat berleluasa di depan mata kamu, kalau maksiat tu sorok-sorok, bukan kita kata tak apalah, tapi maknanya tak semakin jelas lagi, tak semakin melampau. Nah, sebab tu kalau nak kata minum arak, orang zaman dulu pun minum arak. Ada je orang zaman dulu minum arak. Tapi zaman tu orang masih lagi ada perasaan malu, ada sifat malu. Walaupun dia minum arak, dia tak tunjuk kat orang. Minum pun kat belakang-belakang, kita jumpa botol aja. Kalau zaman dulu ada kat orang judi, main judi, tikar nombor ekor, tapi masih lagi pakai helmet visor hitam. Masa duduk beratur tu. Tapi satu orang tikam nombor ekor ni, dia ada disiplin. Disiplin apa? Dia beratur tu straight, tak ada siapa potong. Kalau bak lain naik bah potong. Kan? Tadi saya nak masuk ke sini, banyak kita duk potong queue. Nampak? Tu. Habis orang yang kat situ dia nampak bagus sikit lah. Kan? Tapi makna katanya ada kat perasaan malu, tutup muka lah apalah. Kalau kita tengok lah ni, kalau dulu semasa saya kecil, saya ingat kalau keluar kat berita TV3 ke mana kan, kes mahkamah polis tu bawa pesalah tu, suspek tu, dia akan tunduk, dia tunduk, kameraman ambil gambar, tunduk, ataupun dia halang, dia tak nak sebab dia malu. Tapi zaman lah mana ada malu. Dan orang minum arak, selamba pegang botol arak, siap buat profile picture di Facebook.
Tunjuk, oh aku pegang botol arak, tunjuk. Selamba. Kan, tak ada rasa malu. Tikar nombor ekor, selamba. Relax kan. Siap tegur, start. Kita tanya mana? Tikam apa lagi? Ambil nombor plate kata ustaz. Berkat. Kan? Selamba, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa malu. Kan? Tengok hari ni. Orang zaman dulu-dulu, walaupun nakal-nakal, jahat-jahat sekalipun, tapi dengan agama dia tak kacau, dengan agama dia tak sentuh. Mana ada hilang dulu duit masjid surau, tabung tak hilang dulu kan. Zaman dulu saya ingat lagi, zaman nakal-nakal dululah, nak kawan-kawan dulu curi buah ni, buah pelam rumah orang kan, dia pun panjat siap guna tangga dengan bawa gaji, potong handahan-handahan tu. Nampak dengan kok azan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang tukang pegang tangga ni apa, tolong peringat kawan dia, azan. Berhenti sekejap, jawab azan. Sampai habis azan, baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wah. Hafal pula tu doa. Bagus pencuri, kena bagi pencuri soleh. Lepas habis sambung. Sambung balik. Tu nak kata. Maknanya hormat tu ada lagi. Dulu nakal-nakal mak rempit pun, dia nampak tu imam tegur, Assalamualaikum mak. Naik sekali, saya tolong hantar imam sampai masjid. Saya pun nak pahala juga, kata dia, mak rempit. Baik, Tok Imam kata tak apa, saya jalan kaki je lah, Tok Imam. Naik bila lagi saya nak pahala, asyik dosa je, kata. Yelah, Tok Imam pun naik baca Yasin tu, Tok Imam kat belakang. Dah mak rempit awak. Start dah angkat tayar depan. Siap Tok Imam stand tu, pandai dia stand. Nampak? Sampai dekat masjid, menggigil tu imam turun. Tu imam kata meh masuk sekali. Dia kata, tapi dia pandai. Dia kata tak apa tu imam, saya nak ambil imam-imam lain, ramai lagi saya nak ambil. Padahal dia ngelak dah tu, tak nak pergi. Tapi nak cerita, betul ni walaupun kita gelak-gelak kan, tapi sebenar realitinya memang ada yang macam tu. Memang masih lagi ada hormat dengan ulama, ada hormat dengan imam, hormat masjid surau. Paling-paling kuat nakal dia suka mencuri kan, dia kata hai, tabung masjid jangan, anak kena panah peti, kata. Anak masuk neraka, padahal dia curi apa nama gula-gula kedai runcit pun boleh masuk neraka kan. Tapi bab lain tak apa, bab masjid soalan. Tapi akhir zaman ini tengok, dalam masjid dia boleh curi. Yang lagi dahsyat tu, dia menyamar jadi muslimat tu. Hati-hati, saya tengok rakan sebelah tu, betul ke perempuan? Dia pakai telekong, tapi ada misai. Dia pakai telekong, time semayang. Dia masuk takbir, dia buat suara kecil, Allahu Akbar. Orang tak perasan. Ni sungguh dalam video CCTV rakam kan. Jadi makcik-makcik ni orang duk pesan kata jangan letak handbag ke apa, jangan letak belakang, nanti hilang. Habis tak nak, bawa depan. Sebab depan kita nampak, apa dia pun percaya bawa depan. Jadi kawan ni masuk pakai telekong kan, Allahu Akbar semayang. Sampai kat sujud, Allahu Akbar sujud. Bila bang angkat kepala, makcik tu angkat, Allah, tak ada dah. Tak ada dah, dia pergi ambil bawa lari handbag tu. Yang sebelah tadi tu, muslimat misai tu. Kan? Sungguh lagi pernah berlaku di tempat kami di Perak, di negeri Perak. Tapi tak nak sebutlah masjid mana. Bendahari ambil duit masjid. Ni, bendahari ambil duit masjid. Kan? Yang jadi kantoi ni selalu kutipan Jumaat tu setiap minggu lebih kurang 1,000 je, 1,000 lebih macam tu lah. Tapi bila tukar bendahari baru, bendahari lama ni dah tua, jadi tukar, lantik bendahari yang muda sikit. Bila lantik bendahari baru, kira-kira duit tabung ada 2,000 lebih. Jadi pelik, kenapa 2,000 lebih Jadi sangka-sangkakan mungkin minggu tu ramai orang apa, budak-budak balik kampung ke apa, jadi ramailah orang kat masjid. Okey, tak apalah. Tengok minggu depan pun sama, 2,000 lebih. Minggu seterusnya pun sama, 2,000 lebih. Sampai 2 bulan berturut-turut semua 2,000 lebih. Ini dah lain macam dia kata, ini bukan cuti sekolah, ini hari kerja apa semua, mana ada orang sangat. Tapi tetap kat 2,000, kenapa dulu 1,000 lebih Lepas tu ada yang bagi pandangan kata, tak, dah hari lama ambil kata. Jom kita siasat kata. Panggil pada hari lama, tanya, gasak punya gasak, akhirnya mengaku. Dia kata, memang saya ambil tiap-tiap bulan saya ambil 1,000 kata. Nak belasah dah tua kata.
Tapi dia mengaku dia ambil. Ni maknanya ni jawatan dalam masjid lah, bendahari masjid, bukan bendahari disko. Ni bendahari masjid ni, duduk rumah Allah lah sikit. Ada satu kes tu lagi juga. Ini saya cerita ni semua kisah benar. Satu lagi kes tu tu imam. Satu hari masjid tu lama dah tak buat gotong royong, bersih-bersihkan masjid. Jadi buat keputusan, lama dah sangat masjid kita tak bersihkan. Jadi nak dekat dengan raya ni kita buat gotong royong lah. JK semua sepakat, masing-masing bawa mop, bawa apa semua, bersihkan kawasan masjid. Kan ada macam ni mimbar ni kan. Jadi mimbar ni kan biasanya memang duduk situ je, mana ada alih-alih. Jadi nak bersihkan bawah mimbar, takut habuk banyak bawah ni, angkat ramai-ramai kali ke tepi, angkat nombor ekor banyak bawah. Sungguh terkejut semua, tergamam. Ui, apa ni? Serta merta berhenti gotong royong, mesyuarat tergempar. Semua kena masuk bilik mesyuarat. Berhenti sekejap gotong royong. Kita nak mesyuarat tergempar ni siapa punya koja ni? Kan? Jadi biasalah bila ada mesyuarat kan ada tukang buat air kan. Tukang buat air kacau. Sambil dia kacau buat air tu dia cakap. Orang semua duduk tengah fikir, ini siapa punya kerja, siapa yang letak ni nombor ekor, tak patut betul, letak pula bawah mimbar pula tu. Tiba-tiba yang tukang bancu air tu kata apa? Dia kata, lah, kita tanya siapa yang selalu naik mimbar, dia kata. Siapa selalu naik mimbar? Imam. Akhirnya tanya imam. Tanya punya tanya, desak-desak, ngaku dia punya kerja. Patut slow baca khutbah sebab tak kena nombor. Ni betul ni kan, serius sungguh, memang benda ni berlaku. Saya pun kata pelik tak, tapi inilah kita berada di akhir zaman kan. Dulu masa Nabi masih lagi hidup, kerja malaikat Jibril ambil yang atas turunkan ke bawah. Apa dia? Wahyu. Tapi bila Nabi dah wafat, malaikat Jibril buat apa? Takkan duduk diam je kan. Maka kata Nabi, tugas malaikat Jibril ambil yang bawah naik ke atas. Salah satu daripadanya apa? Iaitu sifat malu. Angkat malu buat naik ke atas. Maknanya semakin akhir zaman ni manusia akan semakin hilang rasa malunya. Akan hilang malu. Sebab tu Nabi kata wal haya'u nisful iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Bila malu sudah semakin tak ada dalam masyarakat Islam, bererti orang Islam kita dah semakin hilang keimanannya. Imannya tidak sempurna, imannya tercalar, imannya rosak. Kerana ni habis hilang rasa malu. Tak ada rasa malu. Pergi konsert joget lompat macam kera. Kera tengok terkejut, siapa kera dia kata. Lompat tak ada rasa terkinja-kinja, tak rasa malu dia. Kalau kita pun malu, tak rasa malu. Mana ada orang rasa malu hari ni kan? Tengok sukan-sukan hari ni, sukan apa pelik-pelik. Yang saya paling pelik, kalau yang sukan renang tu mungkin macam ada logik, dia pakai ketat macam tu lah. Sebabnya nak bagi ke air tu lancar, walaupun memang haram, tapi kot nampaklah macam logik. Tapi yang main basikal, apa jadah pakai ketat sampai nampak bonggong-bonggong kan? Kenapa? Takut kalau pakai jenis seluar trek kembang sikit sangkut ke rantai basikal ke jangan? Sebab apa? Ikut trend, tak hati malu dia, tunjuk habis nampak bonggong-bonggong, sampai salah kuliah kita pergi sebab dia duduk depan kita kan? Patut pergi masjid lain sampai masjid lain. Punca dia kan? Tu tak ada malu. Yang suka renang dah satu hal, pakai spender saja kan? Orang boleh tepuk tangan tu, tahniah loh. Kalau pakaian tu diiktiraf, pakailah pergi Tesco ke gimana pakai spender macam tu ya. Agak-agak orang kata gila, tak gila. Tu ini akhir zaman kita, orang tak peduli dah. Jadi yang kita nak cerita ni iaitu jihad tadi tu. Jihad ni maknanya kita kena sungguh-sungguh lah lawan hawa nafsu. Kita dalam suasana akhir zaman yang keliling kita ni, boleh kata hampir
hampir-hampir majoritinya jahil. Hampir-hampir majoritinya jahil. Dalil Nabi sebut, Nabi kata Islam akan kembali dagang. Islam akan kembali seperti mana Islam bermula. Islam dulu bermula dalam keadaan gharib, yakni dalam keadaan ganjil. Kelilingnya orang jahil, orang kafir Quraisy, lepas tu nak bawa Islam, bukan senang. Dulu berapa orang je as-sabiqunal awalun, yang betul-betul mula-mula ada 8 orang je yang paling terawal, yang betul-betul ikut baginda Nabi SAW. Tak ramai kan, di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam kan. Itu keadaan, dan keadaan itu akan terjadi di zaman kita hari ini, akan berlaku di zaman kita hari ini, iaitu di mana kita akan berhadapan cabaran kita macam itulah kan. Keliling kita ni banyak orang yang kadang tak reti pun soal agama, tapi nak cakap pasal agama. Saya ada orang, biasalah kita grup-grup WhatsApp ni kan, jadi ada orang hantar satu gambar. Gambar ni tak ada kaitan dengan agama, tapi apa dia cakap tu saya rasa betul dan saya rasa nak kongsikan. Dalam gambar tu, gambar kereta tengah parking. Kereta parking macam parking ni kan. Tapi pada parking tu, kalau ikut kotak parking tu dia parking tepi macam ni. Kotak. Tapi kereta-kereta lain semua parking sengit-sengit macam ni. Faham? Parking menyengit. Satu kereta je Myvi putih, Myvi juga kena kan? Kereta Myvi putih dia parking ikut kotak tu, iaitu parking tepi. Kereta lain semua parking sengit. Waktu ditulis caption kat bawah tu, beginilah juga seperti mananya akhir zaman. Kadang-kadang kita dah buat benda yang betul, tapi disebabkan orang lain semua buat benda salah, akhirnya kita yang nampak salah. Betul tak? Padahal dia kalau ikut rule dia, undang-undang, dia yang betul, sebab dia parking ikut kotak. Tapi sebab semua orang parking sengit, dia seorang parking tepinya tu, orang mesti marah dia. Apa bodoh orang pergi parking macam ni? Dan dia pun tak boleh keluar sebab dah tersekat depan dengan belakang. Begitulah, betul lah. Sebab tu dia cakap memang gambar tu tak ada kait dengan agama kita ni, tapi apa yang dia kata tu memang orang cakap apa yang berlaku dengan zaman kita hari ni. Kadang-kadang kita buat satu benda betul dah, ikut agama, ikut syarak, tapi kan disebabkan orang keliling ni jahil, akhirnya dia kata kita yang salah, dia kata kita yang tak betul. Kita hantar anak mengaji sekolah agama, ngaji pondok, ngaji tahfiz, dia buat tanya kat kita, hantar anak ngaji pondok nak makan apa? Dia kata dia punya pe tu ma'arif li sukun 6 harakat. Nampak pe kita panggil mata. Nah, tapi dia jadi pelik jadi pelik. Hantar anak ngaji sekolah agama pelik. Pelik hantar. Nanti dia dah besar nak jadi apa? Persoal. Padahal tindakan dia hantar anak ngaji sekolah agama tu betul lah tu. Itu yang terbaik. Itu yang dikehendaki agama. Tapi dia jadi pelik zaman. Ni betul lah Nabi kata, Islam akan kembali pelik. Siapa ikut Islam betul-betul pelik. Tuan-tuan malam ni semua pelik. Apa tak pelik? Apa duduk sini? Baik duduk lepak kedai kopi. Betul lah. Apa benda ni kan pelik kan? Duduk sini dengar kan? Waktu dengan kamera pun banyak ni macam nak wawancara apa. Allahu Akbar. Gitu. Tu makna kata jihad. Jadi kita kena sungguh-sungguh lah. Kita kena sungguh-sungguh dengan suasana keliling kita macam tu. Jadi nak sungguh-sungguh macam mana? Kita kena hidupkan hati. Orang yang hati dia hidup, insya-Allah dia akan selamat. Macam tuan-tuan, macam kami, macam saya lah. Saya sebenarnya asal orang Selangor. Saya lah membesar di Shah Alam, Alam Megah Seksyen 28, Proton, Haikom pun orang panggil dia juga kan. Saya duduk situ membesar daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Lepas tu saya sambung ijazah dekat Perlis, diploma pun Perlis, ijazah pun Perlis, 6 tahun duduk situ. Tapi nasib alhamdulillah tak jadi Wahabi lah. Kan? Gitu. Tapi nak ceritanya, lepas-lepas tu saya kerja sekejap, setahun saya kerja dekat
Damansara SS2 dekat bahagian wan utama sana, belah-belah sana kerja. Tapi tak boleh pergi ya. Sana lagi suasana ni dahsyat, kan? Dengan apa orang perempuan pakai skirt lah, apalah, Allahu akbar. Nah, payah juga dengan suasana kerja gitu. Akhirnya saya pun buat keputusan berhenti kerja. Saya pun duduk pondok di Perak, Batu Ampar Beruah. Pondok tu memang jauh daripada orang, kelilingnya hutan kelapa sawit semua, kan? Hutan kelapa sawit. Tapi saya dahsyat juga budak-budak ni pun, walaupun pondok tu jauh, duduk dalam hutan, ada lagi budak yang lari, berani dia lari masuk dalam hutan. Mana tu dia pun jihad sungguh-sungguh tu. Kan? Aduh. Jadi saya pun buat keputusan, bukanlah orang cakap apa tak nak terima, tapi bila saya dah nikah kahwin, ada anak, jadi saya jadi takut. Tak tahulah tuan-tuan, tapi ini pendapat saya sendirilah. Saya rasa takut untuk besarkan anak di kawasan di bandar macam ni, ataupun dulu macam tempat saya duduk di Shah Alam. Saya takut, kan? Sebab saya sendiri pun saya tahu saya tak kuat, anak-anak lagi tak kuat. Kadang-kadang minta maaf cakap, kan? Kita dalam rumah kita dah ajar anak-anak kita dengan suasana agama yang betul, yang baik. Kita ajar dia mengaji, kita ajar dia semayang, kita siap ajar dia solat berjemaah dengan kita semua, dengan anak-anak semua. Betul. Tapi lama mana kita nak kurung anak kita dalam rumah? Sian dia mesti nak berkawan juga, dia nak keluar. Tapi bila dia keluar, suasana tu macam mana? Itu masalah. Kalau suasananya elok tak apa, tapi kalau suasananya boleh merosakkan dia, ini yang kita risau. Ni kita takut. Ni yang kita takut. Saya biasa masa saya mengaji di kolej dulu, kan, saya ada jumpa seorang budak perempuan ni, dia awek kepada kawan saya. Budak perempuan ni elok, pakai tudung elok, baju kurung elok, memang nampak solehah. Tapi mak ayahnya duduk kampung lah, duduk Kedah, kan. Jadi mak ayah datang bawa makanan, nak makan sama-sama dengan anak, rindu sebab anak duduk asrama, kan. Jamu makan sama-sama, salam tangan ayah dia, salam tangan mak dia, tengok salam, cium tangan. Allah baiknya solehah. Kan, lepas-lepas daripada mak ayah dia balik, dia boleh naik atas motor power dia, naik RZ, pergi mandi sungai, tudung-tudung pun buka. Apa saya nak maksud? Ni suasana ni yang kita takut. Depan kita nampak okey, belakang takut. Sebab dia terikut-ikut. Ni suasana, ni jihad. Sebab tu dia punya ubat tak nak bagi jadi terikut-ikut. Kita kena pastikan hati ini betul-betul hidup. Ibarat kata tok guru kami macam ikan. Ikan di laut tu sifat laut tu airnya masin. Laut tu sifatnya airnya masin. Ikan duduk dalam air masin. Tapi bila kita tangkap ikan bawa naik atas darat, kita makan daging ikan, tak ada rasa masin. Betul tak? Padahal ikan tu duduk dalam suasana yang airnya semua masin. Tapi bila kita makan dia duduk atas darat, kita makan daging dia, tak ada masin. Tapi ikan yang sama juga, kita bawa naik atas darat, bagi dia mati dulu. Bila lepas dia dah mati, kita rendam dia dengan air garam, rendam dengan air masin, maka jadilah dia ikan masin. Maka masin dia punya daging. Kenapa jadi begitu? Tok Guru kami hurai. Ini kerana ikan masa duduk dalam air, ikan tu hidup. Bila ikan tu hidup, suasana sifat air yang masin itu tidak boleh mempengaruhi dia, sebab dia hidup. Tapi bila dia mati, walaupun sedikit saja masin tu akan mula masuk di dalam daging. Begitulah hati kita. Bagi hati yang hidup, walaupun suasana kelilingnya rosak dan sebagainya, hati yang hidup ni tidak akan terpengaruh dengan benda-benda anasi-anasi yang tak baik berada di sekelilingnya. Tapi kalau hati itu mati, tak payah cakap banyak dah, sikit akan masuk dah terus ke dalam hati ni. Itu yang bahaya ni. Jadi apa tanda-tanda hati mati? Itu nak kena tahu je. Apa tanda-tanda hati kita ni hidup ke mati, kita tak tahu. Apa tanda-tanda hati mati? Kata ulama, dua tanda yang paling besar lah. Ada banyak tanda, tapi yang paling ketara yang boleh kita jadikan poin kita, iaitu dua. Iaitu yang pertama, tidak gairah melakukan taat. Itu yang pertama, tidak gairah melakukan taat. Apa maksud? Benda-benda kebajikan dia tak ada rasa pun nak buat sungguh-sungguh. Dia buat, kalau semayang pun kadang-kadang yang wajib aja lah.
itu pun macam bermalas-malasan. Nah, dia pun kadang jemaah pun tak ada mayang kat rumah, itu pun hujung-hujung waktu. Bagian wajib je, mayang sunat jauh sekali. Dia tak ada rasa gairah nak buat benda-benda taat, nak buat benda-benda sunat, nak buat amalan-amalan kebajikan, nak baca Quran jauh sekali, tak ada. Asyik-asyik alasan tak ada masa. Tengok TV ada masa. Dia jauh daripada nak rasa untuk buat kebajikan, untuk tambah kebaikan, tak ada. Dia tak rasa sonok pun. Itu tanda. Yang kedua, tanda dia tidak malu melakukan maksiat. Tadi tidak gairah buat taat tak ada rasa nak sonok, tak ada rasa nak buat. Kemudian maksiat pula tak ada rasa malu dia buat. Tak ada rasa. Malah selamba buat maksiat. Tak ada apa. Hari ni budak-budak couple selama ya, naik atas motor pim pergi pegang tangan. Saya ingat lagi masa saya kecil-kecil dulu di kampung, dan orang kampung jaga sungguh dulu anak kampung ni. Kalau dia nampak naik motor berdua lelaki perempuan, dia tahu dia orang ni belum nikah, belum kahwin. Kita kenal dulu, anak kampung semua kenal ni anak siapa, ni anak Haji Dolah, ni anak Haji PE, semua tahu. Tiba-tiba tengok bonceng dengan lelaki mana tak tahu, padahal tak ada pun panggil kenduri kahwin ke apa. Depa baling dengan kayu, baling sampai jatuh, pijak laki tu, hang ni bawa anak dara siapa ni, hang jangan nak merosakkan anak kampung kami, hang balik. Dulu macam tu. Dia jaga suasana agama, suasana masyarakat, padahal bukan anak dia tapi anak kampung dia. Jaga sungguh. Lah ni nampak duk awet lalu, dia tolong ngurat. Kata ngurat-ngurat, kawan tu awet tu buka helmet, cucu dia, Allah cucu aku kata. Kan? Dia pun sama lebih kurang. Nah, ni zaman. Ni yang kita kena buat. Sebab tu nak ubah semua ni bukan satu benda yang mudah. Tapi tak dapat tidak, kita tak boleh duduk diam. Kita tengok suasana Palestin dengan Israel. Nak kalahkan Israel bukan suatu benda yang mudah, tapi tidak mustahil dia akan kalah. Dan kita yakin pasti Islam akan menang. Sebab itulah Hamas, tentera Palestin, berusaha dengan gigih tetap mempertahankan bumi Palestin, pertahankan agama Islam, walaupun dia tahu kelengkapan perangnya tak cukup, walaupun dia tahu kekuatan tenteranya tak cukup kuat. Itu ada orang duk tanya, dah tahu Hamas tak kuat, pergi lawan Israel buat apa? Hang tak reti, diam le. Memanglah, tapi dia usaha. Soal nak bagi menang atau kalah itu hak Allah, bukan hak kita. Yang Allah akan tanya pada kita, kamu usaha tak usaha? Kan? Allah akan tanya tu. Sebab tu saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di dalam api oleh Raja Namrus, kena bakar duduk dalam api. Dalam kitab tafsir cerita, raja ni dia kerahkan rakyat dia, setiap seorang kena bawa 2 gulung kayu api. Setiap rakyat, kalau rakyat tu 1 bilion atau rakyat tu 1 juta orang, banyak mana kayu api? Sebab satu orang bawa 2 gulung. Akhirnya timbun kayu api ni, dalam kitab tafsir cerita, setinggi bukit. Kayu api tu saja tinggi bukit dah. Apinya tak tahu ni, belum bakar. Bakar-bakar zoom. Api bukan kecil, api besar. Suatu saat nak dicampakkan Nabi Ibrahim ke dalam api tu, mereka bukannya baling macam tu ya, dia pakai elastik. Ini cerita betul ni. Sampai sekarang 2 tiang tu masih lagi ada. Dia kata 2 tiang tu. Tiang tu lah digunakan untuk nak elastik. Nabi Ibrahim tembak masuk dalam api. Sebab siapa nak berani dekat, api kuat, api besar. Tu mereka kata tak tahu betul ke tak. Mereka kata game Angry Bird tu kan, itu maknanya kata macam nak perli Nabi Ibrahim lah, orang alam lain tu kan. Tapi macam tu kaedah, sehingga kan Nabi Ibrahim masuk api besar. Bila api besar, macam mana nak buat kan? Tapi dengan kuasa Allah, Nabi Ibrahim tak terbakar pun. Tapi datang satu burung kecil, burung pipit. Ada setengah riwayat kata burung pipit, tapi burung kecil lah nak ceritanya. Dia pergi cedok air kat sungai, dia pergi tuang. Cedok, tuang. Cedok, tuang. Agak-agak padam lah. Mana padam, sebab paruh dia kecil. Begitulah ada burung yang lebih besar tengok kan, burung ni tegur, pipit hang buat apa?
Hang ingat hang boleh padam api ke? Hang dalam paruh kecil, bawa air kecil, tuang. Mana boleh padam api itu besar? Kata gitu. Kata si burung pipit, soal padam tak padam api ni bukan kerja aku. Itu kerja Tuhan kita. Allah yang berhak untuk nak padam atau tak padam. Tapi kalau esok nanti di hari akhirat Allah tanya pada aku, nak saat nabiku dibakar, apa yang kalian buat? Apa yang kamu buat? Maka sekurang-kurangnya aku ada jawapan, kata burung. Aku cedok, wahai Tuhan, saat nabimu dibakar, aku cedok air dan aku tuang sebagai tanda aku sayang pada nabimu dan aku usaha untuk tolong dia, walaupun aku tahu usaha aku tu mungkin tak begitu sempurna, tak begitu kuat. Ini yang kita buat sekarang ni. Orang kata apa boikot. Walaupun kita tahu mungkin usaha kita dengan boikot bukanlah boleh menyebabkan Israel tu meletup terus, tak. Tapi sekurang-kurangnya ada usaha kita buat untuk membantu saudara se-Islam kita di Palestin. Sebab kata guru kami, kalau sekalipun kita tak boleh pecahkan dinding ni tebal dinding, kita tak ada tukul, kita tak ada alat nak pecahkan dinding, paling-paling tidak kita tepuk dinding tu dengan tapak tangan kita. Walaupun dinding tak pecah, sekurang-kurangnya bergegar. Buat suatu nenek moyang kita dulu dijajah, kan? Belanda apa mula-mula Portugis jajah. Dia hantar siapa tu? Alfonso apa nama? Alfonso di Albuquerque Major. Nama pun buruk, nama orang jahat, nama buruk. Kan? Dia hantar tu. Yang dalam buku sejarah kata ini apa nama panglima perang. Dia bukan panglima perang. Dia pendeta. Dia ketua padri. Tujuan dia datang bukan pasal minyak sangat. Itu memang ada juga, tapi itu nombor 2. Bukan pasal emas sangat. Emas tu nombor 2. Tapi nombor 1 tujuan dia datang untuk mengkristiankan kita. Dia nak kristiankan kita. Lepas tu dia hantar yang pertama Portugis, kan? Tapi tak boleh jadi. Balik dia datang pula siapa? Belanda. Tak jadi juga. Balik datang pula British, kan? Tapi orang kita dulu-dulu, nenek moyang kita dulu kata apa? Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Apa maksud? Nah, dulu Melaka ni satu empire besar. Ada empire besar, kota yang besar, kota yang kuat, diserang bertubi-tubi oleh musuh. Jadi kata mereka, kalau roboh kota Melaka, kalau sekalipun kota Melaka yang kuat tu roboh, kami takkan duduk diam. Kami beralih ke tanah Jawa, kami dirikan dengan papan untuk mempertahankan agama ini. Walaupun sekadar dengan papan saja kami dirikan. Itu maksud. Walaupun apa jua keadaan, walaupun kita lemah, dengan lemah kita akan pertahankan agama. Itu jihad. Itu makna sungguh-sungguh. Kan? Bukan cepat mengalah, cepat itu cuma tak salah. Orang nak buat perhimpunan solidariti mempertahankan Palestin apa sebagainya, dia kata alah kumpul-kumpul buat apa? Bukan boleh meletup pun Israel kat sana. Alah apalah buat. Dia kata gitu. Dia nak melemah-lemahkan kita. Nah, walaupun memang kita mungkin tak nampak kesan dia sangat, tapi dengan himpunan kita itu sekurang-kurangnya menunjukkan kesatuan hati kita. Sebab orang di Palestin bukan orang Melayu, orang Palestin orang Arab. Tapi kenapa kita sibuk-sibuk pasal Palestin? Bukan pasal bangsanya, tapi pasal syahadahnya, pasal agama kita sama. Sebab kita mengucap di kalimah syahadah, mereka juga mengucap di kalimah syahadah. Pasalnya itu kita ambil tahu kita bersatu. Itu kita nak tunjuk supaya orang bukan Islam kat sini tengok, kenapa orang Melayu sini sibuk-sibuk sangat dengan Palestin? Padahal orang Palestin orang Arab, bukan orang Melayu. Bukan pasal Melayu, bukan pasal Arab, pasal agama kami sama, pasal Islam. Nah, sekalipun kamu semua ni, walaupun kamu Cina, kamu India, tapi kalau kamu masuk Islam, kita sedara. Walaupun bangsa kita lain, kamu susah, kami sama-sama akan bantu kamu. Itu nak menunjukkan kesatuan Islam. Paling pendek tidak yang itu. Ini pelekeh. Apa saja usaha pelekeh. Betul Allah sebut, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu lemah, jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa. Kamu itu orang-orang yang tertinggi. Kamu itu orang-orang yang mulia. Sebab kamu dipilih Allah menjadi orang yang beriman. Iman tak boleh dibeli. Lepas tu kumpulan Raihan yang ni lagu apa? Iman tak dapat diwarisi. Kan? Iman tak dapat diwarisi. Hujan lagi kan? Kan? Tu iman tak dapat diwarisi. Mana boleh beli?
Tok guru saya dia cerita pasal iman. Tok guru saya pernah kena tahan. Dia kena tahan ISA. Dia kena masuk kat dalam. Kan? Pasal apa? Pasal ceramah ni zaman dulu kena tahan ISA. Lepas tu masa dalam tahanan ada seorang runner yang ditugaskan, dia boleh keluar dengan dikawal oleh pegawai. Ini jenis okey sikit lah kot kan? Dia tukang beli-beli barang. Jadi bila dia nak keluar, orang akan kirim kat dia. Jadi dia akan jumpa seorang-seorang, okey, you mau apa? Dia Cina apa? You mau apa? Mau kirim apa? Orang pun ada yang suruh beli rokok lah, apalah macam-macam. Sampai kat tok guru saya, dia tanya, Haji mau kirim apa? Saya mau keluar. Lepas tu tok guru saya menong lama. Tok guru saya kata gini, inilah apa kamu tolong carikan saya iman 1 kilo. Iman 1 kilo. Kawan tu pun cantik, iman 1 kilo cukup dia tanya. Cukup. Oh okey, 1 kilo dia tulis. Nah, dia pun pergi. Bila dia keluar, semua barang orang lain semua dia dapat beli. Tapi yang satu ni dari satu kedai ke satu kedai, dari satu kedai ke satu kedai, habis memang tak ada. Balik-balik dia bagilah barang-barang orang lain yang kirim tadi. Sampai dekat tugu, dia kata, Haji ini barang apa barang Ini barang banyak susah mau cari. Saya pergi semua kedai, semua kata tak ada. Saya kata tak ada 1 kilo, 1 gram pun jadilah, 1 gram pun tak ada. Ini barang apa barang Kata tugu saya, memang tak ada. Sebab ini barang datang dari Tuhan. Allah saja boleh bagi, orang lain tak ada siapa boleh bagi. Wah, itu macam lah dia pun benih. Nampak? Tapi nak tunjuk, begitulah cara tok guru atau ulama kita berdakwah. Nak bagi faham pada kita, iman tak boleh dibeli. Kan? Sehebat, sekaya mana pun kita, berjuta duit kita dalam bank, tak boleh beli iman. Iman ni kurniaan Allah. Bila iman ni kurniaan Allah, Allah bagi kat kita, syukur. Tanda kita syukur dapat iman, jaga iman ni habis-habis, jaga agama ni habis-habis. Kita jadi Islam ni tuan-tuan, bukan kehendak kita, betul tak? Ini kehendak Allah. Kan? Tak ada siapa kita masa alam roh, malaikat tanya, keluar lagi nak Islam ke kafir? Ada. Ikut Allah, Allah tentu. Wek keluar daripada perut mak kita, tengok-tengok ayah kita kai kopiah, mak kita kai tudung. Azan telinga kanan, kamat telinga kiri, alhamdulillah. Tapi ada sahabat-sahabat kita yang kat luar sana tu, orang-orang lain tu, keluar perut mak dia, wek 3 line atas dahi. Tak bening dia. Ni siapa pula? Betul datang pula mak dia, ayam matambi, Allah dia ada. Ini apa? Dia pun tak tahu dan dia pun tak minta. Tapi itu kehendak Allah. Tadi saya cakap, hodoh-hodoh kita pun mungkinlah muka kita tak berapa nak lawa, hidung kemek, telinga capang macam piring Astro, kan? Hidung kembang sebelah, kecut sebelah. Pelik sungguh, kan? Gigi jongang, bukan jongang ke depan, jongang ke dalam, lagi dahsyat, kan? Nak kata Allah teruknya muka, teruk pun Islam lagi beriman. Nah, syurga balasannya, tak untung ni. Tu orang kafir Amerika tu, walaupun hidung mancung, dagu lekuk, lesung pipik sampai atas ni, mata biru, rambut blond, kulit putih, kan? Tapi kena bakar di dalam api neraka Allah kerana kafir sehingga kematiannya, kan? Maka duduk dalam neraka selama-lamanya. Jadi kita fikir, kan? Kalau kita sibuk nak kejarkan tentang rupa paras, nak kejarkan tentang keduniaan, kemewahan hidup, kan? Kalau nak kira kaya, erti selamat, Fir'aun kaya raya, tapi dibakar juga oleh Allah dalam api. Qarun punya kaya, punya Qarun ni, pada Qarun tu duduk belah Mesir kan? Tapi kaya ni Qarun, kita korek-korek tanah dekat sini, terjumpa duit, kita kata, harta Qarun, sampai sini harta dia. Nak cerita kaya ni si Qarun ni, kan? Tapi ke mana dia? Dibakar oleh Allah. Jadi bukan soal kekayaan. Kerjalah untuk cari rezeki yang halal, untuk diberi makan kepada anak bini. Tapi jangan sampai mengabaikan urusan-urusan agama, urusan-urusan akhirat. Jadi ini kerja yang kita kena buat, jihad yang kita kena buat. Bila sebut jihad, mana kata kita kena sungguh-sungguh, bukan satu benda yang main-main, bukan benda yang ala-ala kadar, bukan benda yang berlebih kurang. Kita kena buat dengan sungguh-sungguh. Sebab Allah sebut tadi dalam Quran, ayat kita baca tadi, walladzina jahadu fina,
orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, lanah diyannahum subulana, barulah Allah bukakan jalan baginya. Baru dibukakan. Syarat dia mesti sungguh-sungguh. Dulu orang masa arwah Tok Guru Ni Aziz hidup lagi, orang pernah tanya dia, Tok Guru apa maksud sungguh-sungguh? Tok Guru kata, sungguh-sungguh ni kamu buat kerja agama sampai penat, sampai lelah, sampai mengah, sampai keluar gini, gitu. Itu baru kata jihad, tu baru kata sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh, buat penat dengan sampai sungguh-sungguh. Saya sebelum saya mula mengajar apa semua ni, jadi ustaz apa semua ni, saya dulu duduk mengaji pondok. Saya khidmat dengan guru saya, khidmat. Saya jadi driver dia. Mana kuliah ceramah dia pergi, saya tolong bawa, saya driver. Sebab tu orang panggil saya orang kanan Tok Guru, sebab saya duduk belah kanan dia. Kan driver duduk belah kanan, Tok Guru duduk belah kiri. Kalau duduk belakang jadi orang belakang. Kenapa? Jadi saya membawa dia apa semua. Kadang-kadang di belah Selangor dia ada kuliah tak? Kuliah subuh kat Kelana Jaya. Malam tu baru habis kuliah maghrib kat Penang, subuh Kelana Jaya. Malam tu juga gerak. Sampai di Kelana Jaya, di KJ tak ada homestay. Saya ingatkan orang sana sediakan homestay, tak ada. Lepas tu tanya, Tok Guru kita tidur mana? Belakang masjid tu ya, pot kita. Tidur gitu Tok Guru tak pernah tikai, tak pernah komplain, kata apa ni panggil kita tapi tak sedia homestay, tak ada. Sebab dia buat kerana Allah, bukan kerana orang. Orang nak bagi kita terima, tapi nak minta-minta tak ada. Itu sifat guru saya belajar dengan dia. Lepas habis kuliah subuh situ, kuliah duha di Kajang. Kuliah duha pula di Kajang. Lepas habis kuliah duha di Kajang, kuliah asar di Kuala Kangsar. Ni Kuala Kangsar pula lari pergi sana, kuliah asar. Lepas tu kuliah maghrib di Teping. Lepas tu ada pula orang panggil ceramah lepas isyak. Tu dia. Satu hari berapa kali? Nak termuntah dia. Nampak? Kita tolong bawa pun penat dah. 3 hari macam tu demam. Sampai tu kata budak muda lah ni tak tahan kata. Baru ikut ceramah sikit demam dia kata. Tunduk saya. Nampak? Kan? Wah. Tapi betul saya tanya, Tok Guru tak penat ke Tok Guru? Jak sini, kejap sana, jak sini, jak sana, tak penat ke? Dia jawab, bohong kalau anda kata tak penat. Sebab anda manusia, bukan robot. Manusia penat. Tapi kalau kita fikirkan apa yang Allah nak beri pada kita, kalau kita yakin balasan Allah, penat tu kita letak tepi je. Biar kita berpenat-penat atas dunia, moga-moga kita bersenang-senang nanti hari akhirat. Yang kita takut, kita bersenang-senang atas dunia, takut Allah susah-susahkan kita di hari akhirat. Itu kita takut. Macam mana bersenang-senang? Yalah, Islam kena tindah. Dia buat bodoh, buat tak kisah, dia buat tak peduli. Paling-paling kuat dia buat bahasa cicak dia. Itu je. Tapi tak ambil pot langsung, tak ada usaha nak buat apa ke, nak bantu ke, tak ada. Kan? Bukan nak. Orang yang ambil peduli soal agama ni kadang-kadang tak ramai. Kalau dalam satu karya pun ada 2-3 orang. Kan? Yang lain tu buat tak kisah. Tak ada nak fikir kita nak buat himpunan ke, kita nak buat program gini ke, tak ada. Tapi ada orang dia sanggup buat korban, dia nak buat program, dia nak buat ni supaya biar Islam tu jadi hidup di tempat dia. Dia buat tu. Walaupun orang kata kalau jenis kami di Perak ni, kalau jenis orang rajin-rajin ni, dia orang pelik kata, "Amboi pulunnya," dia kata. Pulun tu maknanya sungguh-sungguh sangat lah. Nak orang peli-peli kadang-kadang, "Amboi ngalahkan ustaz," kata. Orang kata gitu. Kadang orang peli-peli. Biar pergi orang peli je. Tapi itulah jihad kita. Moga-moga dengan kesusahan yang kita hadap atas dunia inilah Allah balas nanti di hari akhirat dengan kesenangan, dengan kemudahan. Moga-moga senang, kan? Senang nak masuk dalam syurga, lalu titian sirat senang, kan? Yang kita takut ni, kita nampak senang sangat kat dunia ni, relax, santai, baring gitu je. Tapi nanti hari akhirat takut tak dan baring kita, kan? Macam-macam. Itu belum itu kiamat. So hari akhirat barzah lagi teruk dah, kan? Dalam alam barzah gitu dah. Kata dalam kata ulama sebut dalam kitab, kita ni ada 5 alam. Ada 5 alam. Setiap alam yang kemudian dia lebih susah daripada alam sebelumnya. Alam yang pertama kita alam roh, yang kedua alam rahim, ketiga alam jasad ni alam dunia, yang keempat alam barzah, yang kelima alam akhirat.
Setiap alam yang selepas dia lebih susah dan lebih banyak fitnah, ujian daripada alam sebelumnya. Paling-paling mula-mula kita alam roh. Alam roh tak susah mana pun kita. Allah cipta kita jadi roh, kita relax tunggu situ je lah. Sehinggalah Allah keluarkan kita kepada, masukkan ke dalam jasad, dalam alam rahim. Masuk ke dalam alam rahim, bertukar roh kita pun masuk dalam jasad yang telah Allah cipta, masuk dalam rahim, duduk dalam perut mak kita. Masa tu dah mula sedikit ujian, dah mula sikit fitnah. Fitnah ni maksudnya ujian. Di situ sudah ada ujian. Ujian sama ada kita akan terus hidup keluar atau mati dalam. Sebab kita duduk dalam tu bergantung dengan oksigen mak kita tadi, dengan makanan yang kalau tak kena cara, kalau Allah tak izin keluar, akhirnya gugur ataupun mati dalam peranakan. Tu yang pertama. Tapi taklah ketara mana pun, taklah susah sangat mana pun, sebab makan pun dah tersedia. Kita duduk dalam tu relax kadang-kadang baby ni duduk dalam tu silang kaki, relax santai makan masuk apa semua masuk, tak payah nak fikir soal apa. Bila wek keluar, kita mula masuk alam ketiga. Apa alam ketiga? Alam jasad. Alam jasad ni lagi susah daripada alam rahim tadi. Alam rahim tak ada susah mana, sebab makan semua masuk sendiri, tak payah pergi cari, tak payah gaduh nak pergi cari makan. Alam jasad, kita malas, apa benda kita nak makan? Kita kena usaha, kena pergi kerja, cari duit. Itu baru dunianya. Akhiratnya pula, kena solat, kena itu, kena belajar agama, kena kenal Allah. Susah, cabarannya banyak, macam-macam. Cabaran dunianya, cabaran akhiratnya. Ada kadang orang dia tak faham, bila dia tengok dunia dia, hidup dia macam susah sangat, akhirnya dia buat keputusan nak bunuh diri. Dia pun panjat atas jabatan Pulau Pinang. Jadi dia kata, ini sudah tiba masanya pengakhiran hidup saya, selamat tinggal dunia. Dia pun lompat. Masa lompat tak tengok bawah, rupa-rupanya ada bot lalu. Lompat-lompat jatuh dalam bot. Dia akan mati dah, hidup lagi. Dia kata, dia buka-buka mata, dalam syurga pun ada bot dah. Rupanya tak mati lagi. Tapi akhirnya maksud kata dia nak ambil keputusan bunuh. Dia ingat dengan dia bunuh diri itu dia selesai segala masalah dia. Dia tak tahu yang rupanya dalam alam barzakh lebih susah untuk dihadap daripada alam jasad. Sebab saya kata lagi susah. Alam barzakh nanti kan ada soalan, malaikat tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Atas dunia ni kalau kita tak boleh jawab, kita boleh tanya orang. Bagi kita soalan, "Man rabbuka?" Man rabbuka apa benda maksud man rabbuka ni? Siapa Tuhan? Siapa? Kita boleh tanya. Telefon, "Ustaz, man rabbuka," nak jawab apa? Boleh. Tapi kalau dalam kubur malaikat tanya man rabbuka, kita kata cok nak telefon Ustaz boleh? Boleh? Mana boleh? Kalau malaikat izin pun Ustaz pun tak angkat. Sebab apa tak angkat? Kawan tu mati dah. Bahal ke telefon aku? Berhantu pun. Tak ada siapa boleh tolong kita dalam tu. Susah mana pun kita atas dunia ni, orang boleh tolong kita. Sebab tu kita tak perlu nak takut sangat hidup atas dunia. Susah macam mana pun. Tak percaya, kalau kita tak ada duit sangat nak makan ke apa, tak payah bayarlah. Dia ambil kotak-kotak mana orang buang-buang tepi jalan tu, lepas tu pinjam marker pen masjid ke surau, pinjam AJK, pinjam pen tulis itu, saya lapar, saya tak ada duit. Duduk tepi jalan, angkat. Percayalah, mesti ada orang berhenti bagi makan. Kalau tak percaya, esok buat, saya lalu. Mesti ada orang tolongnya, sebab mesti ada orang akan kesiannya. Kata, kesian dia tak ada makan, kita pun bagilah kat dia. Mesti ada orang tolong. Tapi dalam kubur siapa nak tolong? Kalau Allah izin tak bagi boleh keluar kat kotak kat Manila tu, keluar kat kubur, tolong saya tak boleh jawab soalan. Lagi lari dengan tukang-tukang gali kubur lah dia. Tak ada orang, takut, tak ada. Tak ada siapa boleh tolong. Sebab tu alam tu lagi susah. Alam tu lagi susah. Jadi harungilah hidup ni dulu sehabis mungkin. Jangan cepat putus asa. Alam sana lagi dahsyat. Dan alam sana tu bergantung dengan alam dunia. Kalau dunianya baik, maka baiklah barzakhnya. Barzakh tu pun menjadi keputusan yang akan kita dapat pada hari akhirat. Kalau barzakhnya baik, akhiratnya pun insya-Allah baik. Tapi kalau barzakh dah teruk, akhirat lagi teruk. Gandaan dia lagi dahsyat. Kalau barzakh ni dia punya seronok tu dah ada katalah 10%,
di hari akhirat lagi beratus persen. Tapi kalau di barzah lagi dah teruk kena, akhirat lagi berlipat-lipat kali ganda akan teruk kena. Sebab bergantung. Dan barzah ini tergantungnya atas apa? Atas dunia yang kita hidup hari ini. Sebab tu selagi mana Allah berikan usia kepada kita, usaha sehabis mungkin untuk selamatkan diri kita. Bukan nak orang lain ni, diri kita. Nak lepas diri kita. Dan orang yang berada di bawah tanggungjawab kita. Sebab Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Jaga ahli keluarga kita. Kan? Ini sebab nanti kita nak jawab di dalam tu. Gitu. Cabaran kita hari ni tuan-tuan. 8.40 ha. Patut muka lain macam. Ni last. Nama pun kan ceramah perdana. Dawu datang ni. Jam macam-macam jadi. Baik. Cabaran kita hari ni, benarlah Nabi kata, tadi kan saya sebut di akhir zaman ni orang ramai akan kebanyakannya jadi jahil. Saya nak, itu yang Nabi sebut dalam hadis. Itu wajib kita beriman, wajib kita percaya. Sebab Allah khabar dah, Nabi khabar dah 1400 tahun dulu lagi. Benda ni pasti terjadi, tak ada siapa boleh ubah. Sebab ini ketentuan Allah. Cuma saya nak nampakkan macam mana benda tu boleh terjadi. Apa asbabnya? Hari ini orang tak nak, bukan cakap hari ni, dulu pun macam tu juga. Orang bukan nak sangat belajar agama ni. Tapi dahsyatnya zaman kita hari ni, bukan setakat orang tak nak belajar agama, belajar akademik pun orang tak nak dah. Jadi akhirnya orang akan jahil agamanya, dunianya pun jahil juga. Matematiknya jahil, sainsnya jahil kan? Sebab apa saya cakap gitu? Kan? Hari ni kita boleh tengok dalam negara kita sendiri ada permainan dekat dalam telefon ni, panggil apa? Budak-budak muda ni tahulah. Apa? Mobile apa? Mobile Legend. Tahu tu. Mobile Legend kan nama dia. Game Mobile Legend ni sudah diiktiraf kerajaan dan diangkat menjadi satu sukan. Nama sukan tu e-sport. Ni yang terbaru ni, saya pun baru dapat maklumat. E-sport maknanya sukan game. Game mana? Game dalam telefon. Kalau sebelum-sebelum ni kita tengok sukan ni olahraga, sukan renang, sukan lumba basikal ke, lari berpagar ke apa ke, macam-macam lah. Lepas ni dia ada satu sukan dia main game, iaitu Mobile Legend. Siap kita ada atlet lagi. Atlet wakil negara kan, wakil negara sebagai sukan tu. Dia begini, main game ni dari segi hukum Islam asalnya taklah sampai jadi haram, tak sampai jadi berdosa pun. Sebab game ni diharuskan juga sekadar hiburan. Islam bukan mengongkong hiburan, menyekat hiburan. Islam mengawal hiburan supaya hiburan tu tidak melampau. Itu saja. Jadi sekadar game sikit-sikit sudahlah. Bukan sepanjang masa. Sikit-sikit. Kalau kita duduk belajar je langsung tak main game, stres juga. Jadi ada masa sikit-sikit kita bagi untuk nak main game sekejap ke apa ke, sikit-sikit sudah. Ambil masa sikit untuk bahagian nak mencuit hati, nak gembirakan sikit hati ni, daripada duduk skema sangat, duduk baca buku je. Ada bahagian sikit-sikit tak apa. Tapi kalau sampai diangkat jadi sukan, ini bukan sikit-sikit, ini dah jadi seperti satu kerjaya. Betul tak? Akhirnya bila ada permainan game macam ni, dia akan ada latihan kan? Nak pergi mana tu? Nak pergi buat latihan. Latihan apa? Latihan Mobile Legend. Nah, apa akan jadi pada anak muda kita hari ni? Dia akan seronok dengan game. Sebab game ni memang jiwa dia dah. Buku capak tepi ya. Aku bercita-cita nak jadi atlet Mobile Legend. Ini baru satu game. Esok-esok game-game lain dia akan join lagi. Dan sukannya akan berkembang. Yang e-sport ni. Maka ramai anak muda nanti akan sibuk nak fokus kepada benda ni. Sebab main game memang benda seronok. Jadi semua fokus itu. Dan siapa nak belajar? Siapa nak baca buku? Siapa nak belajar sains? Siapa nak belajar matematik? Itu akibatnya. Akhirnya tu yang saya kata akan menjadi jahil masyarakat. Tak kita apa? Dan bukan hari ni apa nama nak suruh betulkan pipe air pun tak erti dah. Tak macam orang dulu-dulu. Tak?
nak urus pengurusan jenazah tak hati kan. Tukang mandi mayat pun bakal jadi mayat, dia pun tak larat dah kan. Betul, siapa nak ganti? Tak ada dah, generasi muda tak ada. Hanya dia mati, siapa nak mandi? Dia mandikan sendiri. Ada orang tak minat nak belajar itu, nak belajar, tak ada. Bagi dia sonok main game. Sebab ni dah diangkat jadi sukan. Itu satu hal. Satu lagi hal, hari ni kalau belajar macam belajar ke universiti Menara Gading sebagainya tu, belajar ni susah. Saya pernah duduk belajar dulu. Esok nak exam, malam ni tak tidur lagi ni, baca buku macam nak makan buku tu kan. Susah nak baca, nak hafal, lagi nak jawab ni kan. Sungguh-sungguh lah kan, kalau gagal kan malu, mak ayah marah gitu gini kan. Belajar susah, susah-susah keluar graduate, nak kerja belum confirm dapat. Pas satu pejabat hantar resume, tanya saya mau interview lebih kurang, dia pun jawab kata apa, okey, dalam 3-4 hari nanti kami akan call. Bukan 3-4 hari, 3-4 tahun tak call. Betul tak? Payah nak cari kerja kan. Walaupun ada result yang okey ke, payah, melainkan kena pakai kabel lah. Jadi nak boleh ke gaji, lepas tu keluar tu dah berhutang, hutang PTPTN. Nah, itu belum nanti nak beli kereta, jadi hutang kereta, beli rumah, hutang rumah, nak kahwin pula hutang bini. Jadi hidup terjerat dengan kesusahan. Akhirnya ambil jalan mudah. Macam mana? Ini ada satu career zaman hari ini namanya TikTokers. Betul tak? Jadi TikTokers untung, tak payah SPM, tak payah diploma, tak payah degree, cuma buat video pelik-pelik je dalam tu. Joget bukan-bukan, joget ayam, gitu. Tengok view. Kita ceramah kuliah ni, pumpang tangan kaki naik, siap panjat atas meja, 3 view. 3 view. 2 view tu dia buka telefon, lepas tu dia pergi mana tu? Yang satu lagi tidur. 3 tu harapan. Nampak? 3 view tu je. Nampak? Tapi dia buat benda pelik-pelik tadi, oi, 3,000 view. TikTok bayar dia gitu gini, YouTube lah apa semua. Saya pernah jumpa seorang TikTokers, income sebulan 10k, pakai kereta mewah apa semua. Saya tanya kerja apa? TikTokers. TikTokers tu kerjaya, jadi sebuah kerjaya. Mana pejabat? Kat rumah atas katil tu pejabat dia. Dia buat video pelik-pelik. Ada seorang tu, orang cabar dia cabar, dia kata saya boleh buat satu video, view akan tinggi sampai berapa ratus ribu dah, dia target, tapi saya tak buat apa-apa, dia kata. Dia sahut cabaran, dia duduk depan kamera, dia tak apa-apa, duduk diam. Tapi betul, memang 300,000 view tengok dia. Sebab orang kata, betul ke dia tak buat apa-apa, semua pakai tengok. Akhirnya diam gitu. Tu tak buat apa-apa, kita yang gini cakap sampai habis air tak jadi. Saya nak try kuliah, saya diam. Tengok view banyak kan. Tu ada benda buat pelik-pelik, ngarut-ngarut kan. Korek-korek hidung makan. Hidung gitu pada-pada. Orang tak tengok apa, walaupun orang marah dia, apa makan tak hidung, tapi orang duk view, orang duk like. Kata lepas makan tak hidung cuba makan tak telinga pula, kata. Orang komen bawah kan. View tinggi. Tak percaya tuan-tuan balik ni buat korek-korek hidung makan. Buat video. Nanti saya tolong like. Sungguh. Tapi bila jadi macam ni suasana dia, apa akan jadi pada generasi kita akan datang? Tuan-tuan, yang jadi pemimpin kita hari ini adalah orang yang hidup 50 tahun yang dulu tu. Yang 50 tahun dulu dia adalah remaja yang dulu. Mungkin zaman masa nak merdeka, zaman tu. Zaman tu zaman kita susah. Nenek moyang kita semua susah, tok-tok kita susah zaman tu. Sampai ada kereta tu kira memang kaya sungguh lah. Hari ni kereta berlambak-lambak kan. Zaman tu susah. Bila zaman susah, banyak ditekankan suruh usaha dunia. Sebab tu mak-mak dulu kalau anak-anak kata, kenapa abang kena pergi sekolah? Mak jawab macam mana? Yalah, adik kena pergi sekolah supaya nanti adik dapat belajar tinggi-tinggi, adik dapat kerja yang besar-besar, pangkatnya besar, gaji besar,
Nah, rumah besar, kereta besar, bini pun besar gitu. Kan semua yang kita ajar besar tu semua, saya nak tanya, dunia ke akhirat? Kita dah tanam dalam kepala dia suruh besarkan dunia. Dan hari ni betul dia dah dapat kerjaya apa yang dicita-citakan dulu. Dia dah jadi manager, dah jadi bos, jadi engineer, jadi doktor. Dan apa yang kita tanam dulu suruh besarkan dunia, memang sungguh dibesarkan dunia. Kita duduk kampung telefon, Assalamualaikum, abang lama tak balik, tengok mak ni kat rumah ni kan, bila abang nak balik? Mak, sabar mak, saya tengah kerja ni mak, ni jap-jap ada meeting, mak kejap-jap call, fahamlah orang sibuk ni, sagi apa, letak telefon. Mak tu jadi macam mana kan? Tak apa lah, anak sibuk kata kan, kecewa tak ada, sedih tak? Tu asal pelik lah. Kenapa anak kita jadi macam tu? Kita yang tanam dia macam tu dulu. Hubbud dunia, kata Nabi, hubbud dunia ra'sun kulli khati'ah. Cinta dunia kepala segala kejahatan. Punca orang jadi jahat ni, satu punca dia apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Milik dunia tak salah. Nabi Sulaiman biasa jadi raja, semua makhluk duduk bawah dia, jin pun duduk bawah dia, semut-semut duduk bawah dia, binatang-binatang duduk bawah dia. Dia jadi raja, tak salah memiliki dunia, tapi jangan sampai mencintai dunia. Tapi ini yang kita tanam, suruh kejar dunia. Akhirnya kita dapat hari ini orang yang memimpin kita, kita boleh lihat semua sibuk soal dunia. Kenapa saya kata semua sibuk soal dunia? Bukan tak tahu arak tu haram, tak payah tunggu tok guru ke mufti bagi tahu haram. Tapi arak ada juga, judi ada juga. Sebab apa? Sebab menguntungkan negara. Cukai tinggi, betul lah, hanya sebab dia diajar untuk besarkan dunia. Jadi akhirat letak tepi ya, janji dunia. Itu zaman kita hari ini. Kita tengok pula generasi muda zaman hari ini dibesarkan dengan keseronokan, dengan hiburan, dengan permainan, dengan konsert, dengan macam-macam. Mereka dibesarkan dengan keseronokan, hiburan yang mengikut hawa nafsunya. Sedangkan mereka inilah yang bakal menjadi pemimpin lagi 50 tahun akan datang ke depan. Agaklah kalau mereka itu menjadi pemimpin di masa depan, apa jadi dengan negara kita pada waktu itu? Apa akan jadi dengan agama kita pada waktu itu? Itu yang ni yang kita sebut sebagai jihad, perjuangan di akhir zaman. Habis cukup dah, kembali pada tajuk lah. Kan? Okey, cukup dah tu. Lama-lama sangat. Okey dah. Jadi itulah makna kata apa yang kita boleh dapat pada malam ni. Kita tak boleh duduk diam, kita kena usaha. Paling-paling tidak tuan-tuan, kalau tak boleh selamatkan ramai orang, selamatkanlah diri kita dan ahli keluarga kita. Jagalah ahli keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu kata Allah, dan jaga ahli keluarga kamu. Jaga. Kalau semua orang main peranan ini, insya-Allah kita boleh selamat. Ataupun kita jaga juga ni, sebab kita hidup bermasyarakat rumah taman, maka jaga kawasan taman kita. Tadi saya tengok kat belakang tu ada papan carta tu, tengok ada dia punya apa, organisasi dia, ni persatuan penduduk apa semua ni, bagus. Tapi letakkan prioriti kita agama. Jaga kawasan taman kita, jangan masuk benda-benda maksiat. Kalau tahu ada orang buat maksiat, cegah awal-awal. Jaga suasana, sebab yang boleh merosakkan seseorang itu kerana suasananya. Kalau suasananya suasana maksiat, orang dalam tu pun akan terikut-ikut dengan maksiat. Tapi kalau suasana kelilingnya itu suasana agama, suasana orang soleh, suasana orang solehah, cuba bayang kalau masyarakat kita semua pakai tudung elok-elok, kan, tutup elok-elok, jangan tudung singkat-singkat, tudung tutup dada, pakai seluar panjang, labuh, pakai baju jangan singkat-singkat, labuh sampai tutup punggung. Orang perempuan, orang lelaki pula jaga aurat, tak pakai seluar pendek. Lepas tu time semayang, walaupun main bola berhenti sekejap, datang semayang. Kalau suasana agama macam tu, takkan ada orang berani nak buat benda yang maksiat. Contohlah, kalau semua pakai elok, pakai seluar panjang, seorang pakai seluar pendek, dia pun segan. Dia tengok, apa semua tutup elok, aku seorang je, nampak kepala lutut ni, dia pun jadi segan. Tapi kalau semua kepala lutut, dia seorang je seluar panjang, kata, oi, hampa semua kepala lutut lah, aku pun nak kepala lutut lah. Kan? Tu sebab suasana yang main peranan. Jadi kita jaga suasana di tempat kita. Moga-moga
kita jaga agama Allah, Allah jaga kita insya-Allah. Inilah yang dapat saya kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah insya-Allah, ya. Jadi cukup sekarang tu pada malam ini. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik datang daripada Allah, dan segala kekurangan itu adalah salah silap saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya, kul min indillah, setiap sesuatu itu semuanya daripada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi pengusi pun dah bagi tahu, untuk imam pun dah bagi tahu, selepas kita solat isyak, kita akan buat solat hajat, solat hajat untuk pelajar-pelajar kita nak jawab SPM, kan. SPM dunia ni tak susah tara mana sangat. Kalau sekalipun gagal boleh repeat bulan Julai. Tapi satu lagi SPM yang paling susah, namanya soalan padang mahsyar. Itu tak boleh repeat. Jadi insya-Allah, tak apa, teruskan. Jadi cukup sekarang tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikenal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.